Okay, so hari ini kita nak bincang, kita nak sambung semalam punya pembelajaran. Okay, hari ini kita nak bincang tentang kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Maksudnya, apa jadi kalau kita makan dengan nilai kalori yang tinggi, yang banyak? Okay, contoh, seorang lelaki, remaja lelaki, dia perlukan 3,000 kalori. Tapi dia telah ambil 6,000 kalori. Ataupun senang cerita dia makan banyak. Makan makanan banyak yang lemak berlebihan, kuantiti berlebihan. So, apa yang akan terjadi? Okay, so selain mengamalkan gizi seimbang, jumlah kalori dalam setiap hidangan juga seharusnya menepati kalori individu untuk mengekalkan kesihatan. Kalau sedap sekalipun makanan tu, kita tak boleh makan banyak. Okay? Makan mesti mengikut keperluan. Okay? So, sekiranya amalan pemakanan yang tidak sihat seperti waktu makan yang tidak sewajarnya, so maknanya awak makan sesuka hati awak, asyik makan aja. Okay? Maknanya amalan pemakanan yang tidak sihat macam waktu makan yang tidak sewajarnya menyebabkan masalah seperti seperti apa dia? Seperti malnutrisi, kelebihan atau kekurangan, kelebihan atau kekurangan nutrisi makanan ataupun obesiti. Obesiti ni gemuk, gemuk sangat. Contohnya Vicky dah lama duduk kat rumah, entah-entah perut Vicky dah macam orang ni dah. Nampak? Oh, besar. Ni lemak banyak ni, nampak? Vicky? Lama duduk rumah kan? Oh iyalah. Yelah, nanti saya tak kenal awak lagi tau. Tengok Jia Yuan, tantang pun perut dah macam gini lah, besar. Lama duduk rumah, tak pergi sekolah, makan je. Okey, kemudian kemudian anorexia nervosa. Anorexia nervosa ni adalah satu penyakit di mana biasanya kena pada seorang perempuan yang rasa diri dia sangat gemuk. Walaupun dia dah sangat kurus tapi dia rasa dia gemuk. Itu adalah penyakit psikologi. Macam gila lah. Okey, kemudian arteriosklerosis. Arteriosklerosis ni maksudnya kalau ada salur darah, dekat sini ada lemak ataupun ada banyak kolesterol, nanti darah tak boleh jalan. Itu maksudnya arteriosklerosis. Okey, kemudian diabetes mellitus. Okey, kita akan tengok semua penyakit ni nanti tekanan darah tinggi. Apa dia trombosis, apa dia stroke, jantung, serangan jantung, penyakit jantung. Ini semua adalah penyakit-penyakit jika kita makan tidak menepati keperluan individu. Sama ada lebih atau kurang. Banyak makan atau kurang makan boleh kena sakit semua ni. Malnutrisi, obesiti, anorexia nervosa, arteriosklerosis, diabetes, tekanan darah tinggi, trombosis, stroke, serangan jantung dan penyakit jantung. Ada 10. So mungkin awak remaja, awak belum lagi. Contohnya dah macam saya dah lama sangat hidup, makan banyak hari-hari makan, tak exercise, boleh kena penyakit-penyakit yang telah disenaraikan. Contoh yang pertama, obesiti. Obesiti ni maksudnya sangat gemuk. Bila sangat gemuk, kenapa boleh jadi sangat gemuk? Dia ada normal, gemuk, sangat gemuk. Bila sangat gemuk, kita panggil obesiti. Kenapa boleh jadi obesiti? Mengambil makanan yang tinggi kalori, berlebihan, jangka masa yang panjang. Hari-hari makan banyak.
Okay, dalam masa yang panjang. Okay, so kalau seseorang tu mengalami masalah obesiti, dia akan dapat ataupun dia akan meningkatkan risiko. Mungkin dia akan dapat diabetes mellitus, arteriosklerosis dan tekanan darah tinggi. Diabetes ni kencing manis. Arteriosklerosis ni dekat dalam salur darah ada banyak kolesterol. Tekanan darah tinggi, ni maknanya dia punya pressure tinggi. Tekanan darah tinggi. Okay. Kemudian, anorexia nervosa. Ni tadi saya ada cakap, anorexia nervosa ni adalah penyakit di mana seorang perempuan, biasanya kena pada seorang perempuan lah. Okay. Keengganan seseorang individu untuk makan. Tak nak makan. Tak nak makan. Kenapa dia tak nak makan? Terlalu risau akan kenaikan berat badan. Okay. Dia tak nak makan sebab dia takut gemuk. Okay. Dia tak nak makan. Kalau dia makan, dia akan muntahkan balik semula. Jadi, dia akan menyebabkan malnutrisi. Malnutrisi tadi apa? Dia makan tak cukup nutrien. Tak cukup. Dan boleh membawa maut. Membawa maut. Okay. Anorexia nervosa. Okay. Kemudian, okay, so atherosclerosis. Okay. Atherosclerosis, okay, pemendapan kolesterol pada dinding arteri. Okay, tadi saya dah sebut dalam mana kita ada salur darah. Ni salur darah. Okay, dalam salur darah tu ada apa kita panggil mendapan kolesterol. Ni contohnya ni kolesterol. Okay, kolesterol. Jadi apabila kolesterol dah banyak dekat dinding, so darah tak boleh jalan. So lumen arteri ni maksudnya lubang dia ni menjadi sempit, kecil. Jadi boleh menyebabkan tekanan darah tinggi. Kemudian boleh kena sakit jantung ataupun stroke. Okay, so tak boleh makan makanan yang mengandungi lemak tinggi ataupun tak boleh makan lah banyak sangat. Okay, kandungan lemak ni kolesterol tinggi. Sorry. Mana tadi? Okay. Okay, kemudian diabetes mellitus ni awak dah biasa. Diabetes mellitus ni adalah penyakit kencing manis. Okay, maksudnya macam mana boleh sakit kena kencing manis? Mengambil makanan atau minuman yang tinggi kandungan gula. Okay, hari-hari makan aiskrim, beli boba, pergi dekat Chat Time, pergi dekat 7E, pergi dekat apa yang sedap tu, pergi dekat Starbucks, apa benda lah lagi air yang sedap-sedap tu. Okay. Banyak gula dalam jangka masa yang panjang. Okay, so hari-hari pergi Chat Time, pergi mana lagi Vicky? Kedai minuman yang mahal-mahal yang sedap-sedap banyak gula tu. Vicky? Vivi? Vivi. Kat mana? Sunwoo. Sunwoo ada tak Sunwoo? Sunwoo dah masuk dah Sunwoo. Ni semua tidur ke apa ni? Tak adalah cikgu. Habis tu senyap je, saya tanya semua tak nak jawab. Apa lagi kedai air yang sedap-sedap? Starbucks sajalah cikgu. Starbucks je sedap, yang lain tak sedap. Vivi selalu pergi mana minum air manis-manis sedap-sedap? Satu cawan RM17, RM18. Vicky? Tak tahu macam mana cakap lah itu minuman. Saya tahu apa. Ada Cina punya kedai sedap. Translate lah, translate. Google Translate. Aduh. Vicky nanti saya datang sekolah tengok Vicky dah gemuk dah nanti. Nanti obesity pula. Obesity.
Okay, so Macam sambung. Sumlexin. Macam Salexin nanti. Salexin lagi besar lagi nanti. Okay, saya takut awak tidur. Kalau saya tak panggil awak nanti awak tidur. Zin Ying tidur ke? Gigi apa? Tak, okay. Tak ambil lele. Mana? Okay. Saya takut awak tidur. Okay. Okay, so ambil minuman ataupun makanan yang tinggi kandungan gula. Okay, kalau kita kena diabetes, okay, boleh menyebabkan penglihatan, ataupun ginjal atau sistem saraf ada masalah. So, dulu saya ada kawan lah, okay, dia kena kencing manis sangat tinggi, hari-hari minum air, Coke. Okay, sekarang dia jadi cikgu, lepas tu dia kena kencing manis, dia kena diabetes, terus sekarang dia dah blind, buta, tak nampak mata dia. Okay, kemudian ada masalah ginjal, ada masalah sistem saraf, okay, maksudnya tangan dia tak rasa, kebas-kebas, okay. Kemudian luka lambat sembuh, kalau tak sembuh, kena potong. Okey, kemudian tekanan darah tinggi. Macam mana boleh kena tekanan darah tinggi? Ambil makanan yang tinggi kandungan garam dalam masa yang panjang. Boleh menyebabkan ataupun boleh menyebabkan penyakit jantung dan stroke. Stroke tu macam sebelah tak rasa, sebelah mati tak rasa. Pukul tak rasa, stroke. Okey. Okay, so corak pemakanan masyarakat Malaysia. Okay, kita dekat Malaysia. Macam mana cara kita makan? Orang Malaysia suka makan macam mana? Okay, orang Malaysia suka makan macam mana? Okey, kesihatan badan manusia bukan sahaja dipengaruhi oleh pengambilan kalori yang menepati keperluan, tapi bergantung kepada corak pemakanan seperti waktu makan dan jenis makanan. Kita tengok orang Malaysia makan macam mana. Okey, di Malaysia terdapat pelbagai jenis restoran, terutama makanan segera. Okey, yang beroperasi sepanjang masa. Contohnya apa? Ada McD, ada KFC, ada Starbucks, ada pizza, ada McDota. Bukan McDota. McDota ada. Okay, ada Mary Brown. Ada Kenny Rogers. Ada Chat Time. Ada banyak. Okay, restoran makanan segera. Okay, ada McD yang 24 hours, ada KFC yang 24 hours, ada Starbucks yang, ada tak Starbucks 24 hours? Ada Starbucks, pizza, banyak sangat restoran makanan segera. Sekarang kalau dah malas pun boleh call Food Panda datang. Saya nak makan KFC, saya nak makan McD, saya nak makan Starbucks, nak makan pizza. Okay, so ni. Tengok ini rupa macam siapa ni, mata sepet ni. Rupa macam siapa ni? Ini bukan orang India sebab dia putih. Siapa ni? Vicky. Tengok Vicky. Ataupun Wei Ming. Ataupun Sun Woo. Ataupun Rosa. Salah. Jia Yuan. Tengok, makan apa? Makan apa ni? Banyak sangat makanan ni. Okey, orang Malaysia makan macam mana? Okey, siapa orang Malaysia?
Hari Cash orang Malaysia, Sawinita orang Malaysia, saya orang Malaysia, Vivi orang Malaysia, Zin Ying orang Malaysia. Ni orang Malaysia lah. Okay. So orang Malaysia suka makan gula berlebihan. Okay. Orang Malaysia suka makan yang sedap-sedap. Yang sedap-sedap, yang ada banyak pewarna. Okay. Orang Malaysia suka makan jajan. Okay. Jajan tu maksudnya makan makanan yang tidak berkhasiat. Tiada kandungan khasiat, makan junk food. Okay. Suka minum kopi ataupun minuman bergas. Okay. Dan tengok fun fries. Okay, garam berlebihan. So orang Malaysia suka makan makanan yang ada gula. Gula yang berlebihan boleh menyebabkan obesiti, gigi rosak. Mana gigi rosak? Tunjuk gigi. Gigi rosak. Dia bersih lah. Bersih. Bersih, okey. Okey, kemudian dan boleh meningkatkan risiko untuk penyakit diabetes. Okay, diabetes. Okay, dulu saya ada anak murid, dia tingkatan 4. Tingkatan 4 dah kena diabetes. Sebab dia suka sangat minum Coke. Suka sangat minum Coke. Dia kena diabetes dah. Tingkatan 4 tau. Okay. Kemudian suka makan lollipop. Suka makan lollipop tak? Tak suka. Balik sekolah makan lollipop. Tak dapat isap rokok, dapat makan lollipop. Okay. Ada pemanis, ada pewarna yang boleh menyebabkan kanser, mandul, diabetes, rosak hati dan ginjal. Orang Malaysia suka makan jajan. Okay. Junk food. Makanan yang tidak berkhasiat. Kadang-kadang tak apalah, okay. So, lepas tu kafein. Kafein ni ada pada kopi, lepas tu ada minuman bergas. So, kalau kita minum kopi, kafein, sebenarnya dia susah untuk tidur. Risau, ketagih. Nak beli lagi lah air kopi tu, sedap lah. So, ketagih. Ketagih tu maksudnya nak lagi. Tu maksud ketagih. Okey, kemudian garam berlebihan. Garam berlebihan tu maksudnya banyak garam, sedap. Okey, boleh menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan kerosakan ginjal. Ginjal ni bahasa Inggeris kata kidney. Rosak. Makan memang sedap. Mungkin awak muda lagi tak ada banyak penyakit. Tunggu nanti kalau dah tua. So, makanan, jagalah pemakanan awak. Okay? Okay, habis. Okay, so kita tengok modul. Hey. Habis. Okay. Habis. Belum. Apa? Lagi. Okay. Awak nampak tak modul yang ada kat depan ni? Oh, ada kan? Okay, masih lagi. Okay, so kita terus pergi dekat soalan ni biar dulu. Okay, terus pergi muka surat 9. Okay, muka surat 9. Okay, kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Ni kita dah tengok tadi. Okay, so punca. Okay, punca. Cuba tengok obesity. Tengok dalam buku teks pun ada. Obesity. Okay, tengok dalam buku teks muka surat 54. Obesity, punca. Okay, punca. Okay, awak boleh tengok buku teks muka surat 54 untuk lengkapkan
Lengkapkan muka surat 9. Okay, 9. Okay, kita buat sama-sama Okay, awak pun ada buku-buku teks dekat depan. Okay, boleh salin jawapan sekarang. Minta rokok. Minta rokok. Minta rokok. Minta rokok. Oh, boleh. Baju apa? Coklat. Mama pakai baju coklat. Mama pakai baju coklat. Mama pakai baju coklat. Jaiwen, dekat depan awak ada buku teks tak? Jaiwen, dekat depan awak ada buku teks tak? Kalau ada buku teks, okey, boleh terus tulis jawapan. Okay. Baring kat bawah tadi. Bantal. Bantal tadi kat sini. Okey, tolong siapkan untuk anorexia nervosa, atherosclerosis, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Yang ni awak boleh buat sendiri sebab awak tinggal salin je. Okey. Bantal. Baring situ. Sawinita, kalau dah siap cakap Okay, cikgu.
Cikgu, yang point-point tu kena pilih satu kan? Ya. Mana? Taklah. Contohnya itu tak ada point-point ke? Mana ada point-point? Ada diabetes Oh, mellitus ada? okey. Boleh ambil satu je pun boleh. Okay. Apa? Dah. Okey, siap kan? Vicky siap dah? Siapa ni mesti Jayuan mesti belum siap. Jayuan tulis lambat kan? Siap? Oh, bagus. Okey, so dah siap. Okey, kita cuba tengok soalan. Okey, soalan ni kita jawab sama-sama. Okey, corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Okey, nyatakan faktor-faktor
yang mempengaruhi kesihatan badan manusia. Tadi kat sini tak ada bincang tentang faktor kan? Okay, dalam buku teks awak ada dalam buku teks ada faktor-faktor. Ni saya tambah lah Ni saya tambah. Jawapan dia ada dekat. Saya tambah. Ni. Slide. Okay, faktor. Okay, faktor. Yang mempengaruhi kesihatan badan manusia. Okey, yang ini jawapan dia sebenarnya ada dalam buku teks. Okey, tapi awak kena keluarkanlah. Okey, so saya tuliskan jawapan dia. Yang pertama, faktor dia adalah okey, yang ini jawapan. Okey, ini jawapan. Pengambilan, saya besarkan sikit. Pengambilan jumlah kalori. Yang ni awak kena salin dekat jawapan nombor 1. Okey. Jawapan nombor 1. Jadi pengambilan jumlah kalori yang menepati keperluan. Okey, yang kedua, corak pemakanan. Corak pemakanan. Kemudian jenis makanan. Okay, so faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan badan ni maksudnya apa yang boleh menyebabkan kita ni sihat. Okay, kita ambil makanan yang mempunyai jumlah kalori yang menepati keperluan. Maksudnya tak makan banyak. Okay, makan mengikut keperluan. Corak pemakanan. Okay, maksudnya kita makan sarapan pagi, makan tengah hari, makan petang, makan malam. Okay, habis. Bukan asyik makan je. Pukul 12 lapar, telefon Grab. Pukul 3 lapar, telefon Grab. Pukul 4 lapar, telefon Grab. Okay, itu corak pemakanan. Kemudian jenis makanan. Ambil makanan mengikut keperluan. Okay. Hari-hari makan KFC, makan McD, makan pizza. Itu jenis makanan. Okay, kena ambil makanan yang rendah nilai kalori. Okay. Ini jawapan untuk soalan yang nombor 1. Okay, soalan yang ini. Faktor yang mempengaruhi kesihatan manusia, awak salin yang ni tadi. Okey, kemudian kita tengok, dah siap salin? Okey, tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Okey, pada pendapat anda, bagaimana kolerasi? Okey, bukan kolerasi, ni operasi.
Operasi restoran 24 jam dapat memberikan kesan kepada kesihatan badan rakyat Malaysia. Okey, macam mana restoran 24 jam ni boleh menyebabkan rakyat Malaysia ni jadi tak sihat? Okey, so siapa yang boleh bagi idea? Macam mana operasi restoran 24 jam ni boleh memberi kesan kepada kesihatan? Apa yang restoran tu buat menyebabkan awak jadi tak sihat? Ada siapa nak cuba? Hai NC. NC masuk pukul berapa tadi? Lambat Tahu tak? Tak tahu. Okey. So kita tengok kalau kita boleh tadi kita ada belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan badan. Okey. So pengambilan kalori yang menepati, corak pemakanan. Corak pemakanan tu maksudnya kita makan pada waktu yang betul. Okey. Jadi bagaimana restoran 24 jam ni boleh menyebabkan kita tak sihat? Okey. Kita nak sihat, kita mesti makan pada waktu yang tetap. Okay, tapi bila adanya restoran 24 jam ni, waktu makan awak tak tetap. Awak lapar pukul 11, awak makan. Awak lapar pukul 5 pagi, awak makan. Sebab itu semua adalah waktu tidur. Tak boleh makan lewat malam, tak boleh. Okay, boleh menyebabkan pelbagai penyakit. Jadi, bagaimana dia boleh mengganggu kesihatan? Restoran 24 jam memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk makan sepanjang masa. Okey, pagi pukul 7 dah buka. Bukan. Pukul 7 pun ada, pukul 8 pun ada, 9, setiap masa dia buka. Jadi menyebabkan orang Malaysia ni akan sentiasa makan. Jadi corak pemakanan akan berubah. Okey, so salin ini Okey, so yang terakhir untuk subtopik yang ini, lengkapkan jadual berikut dengan kesan pengambilan makan segera dan makanan rapuh. Okey, makanan rapuh ni maksudnya makanan yang tidak berkhasiat. Okey, so yang ini jawapan ni ada dekat muka surat 55 buku teks. Okey, so kalau kita ambil makan makanan yang tinggi kandungan gula,
boleh menyebabkan, okey muka surat 55 boleh menyebabkan obesiti. Kemudian kerosakan gigi. Kemudian diabetes. Okey, kalau kita ambil makanan yang mengandungi pewarna dan pemanis tiruan akan menyebabkan kanser. Lepas tu kemandulan. Kemudian diabetes. Kemudian hati. Okey, kalau banyak minum minuman yang ada kafein, okey, banyak minuman bergas, boleh menyebabkan susah tidur. Kemudian kerisauan. Kemudian ketagihan. Okey, kalau ambil makanan rapuh yang tak berkhasiat boleh menyebabkan malnutrisi. Okey, so untuk latihan pengukuhan ni, okey saya buat sikit je. Okey, so nanti kalau saya tak ada, contoh saya tak datang sekolah, okey awak perlu buat latihan pengukuhan. Okey, kalau saya tak ada, contohnya saya jaga SPM, okey, awak buat latihan pengukuhan. Okey, so yang ni saya buat sikit je lah. Okay, latihan pengukuhan, objektif, tak buat lagi. Okey. Ni tak buat. Kita buat satu soalan je. Kita buat satu soalan. Okay. So buat yang ni. Okay, Raja menunjukkan satu contoh masalah kesihatan yang dialami oleh rakyat Malaysia. Okay, ni apa nama masalah kesihatan ni? Tengok ni ada banyak lemak ni. Apa masalah kesihatan dia ni? Banyak lemak. Obesity. Yes, betul. Obesity. Okay, obesity. Okay, so punca. Okay, apa punca obesity? Ni ada dalam buku teks awak pun ada jawapan. Tadi pun kita dah tulis. Okay, punca obesity adalah, okay apa? Mengambil, ni ada dalam buku teks awak mengambil makanan yang tinggi nilai kalori. Okay. Dalam jangka masa yang panjang. Okey, contohnya dia dah gemuk tapi dia makan lagi. Okey, akan menyebabkan penyakit. Ni semua dalam buku teks awak muka surat 54. Okey, boleh kena penyakit diabetes.
Ataupun ada banyak lah kat situ. Ada arteriosklerosis, ada tekanan darah tinggi. Kalau awak nak buat satu je pun boleh. Okay, Raja menunjukkan contoh makanan di salah sebuah restoran makanan segera. Ada roti, ada daging lembu, ada salad. Okay. Bandingkan nilai kalori bagi roti, daging lembu, roti dan daging lembu tersebut. Okay. Siapa yang mempunyai, bandingkan tu maksudnya dia tanya, siapa yang ada nilai kalori yang tinggi? Roti ataupun daging lembu? Daging Ataupun lembu. salad je? Ha? Daging lembu. Okay. Daging lembu. So kita kata kat sini daging lembu mengandungi nilai kalori lebih tinggi dari roti. Dia suruh bandingkan nilai kalori. Okey, so soalan yang terakhir. Okey, apakah implikasi terhadap kesihatan jika pengamalan makanan seperti 1.2 dalam kehidupan seharian? Okey, apa kesan kalau kita makan banyak-banyak macam tu, okey, boleh sakit. Tadi kita dah tulis sebenarnya jawapan dia, soalan dia sama je sebenarnya. Diabetes ataupun kita boleh yang ni tukar jawapan. Tekanan darah tinggi. Siap. So yang ini dah siap. Okay, yang ini dah siap. Ini dah siap. Kemudian soalan ni. Okay, dah siap. Okay, so latihan-latihan yang belum buat tu, okay, nanti kalau saya ada hal, saya tak datang sekolah, saya ada jaga SPM, so saya nak awak buat lah kat dalam kelas nanti. Okay, awak akan naik 4 hari bulan 4. Okay, kalau saya ada, saya akan check lah awak punya modul. Okay, siapa tak siap berdirilah. Okay, siapa yang dah siap, okay lah boleh duduk. Okay, so kalau saya tak datang pun, okay boleh message saya, okay boleh dapatkan jawapan cikgu betul ke tidak. Okay je, tak ada masalah. Okay, so saya nak ambil attendance untuk hari ini. Sunwu, orang dah habis baru masuk kelas. Ya Allah, Sunwu. Oh, masuk pukul berapa? Baru masuk Sunwu Okay, Sunwu, nanti saya bagi link untuk, saya ada record. Jadi saya bagi link untuk awak study semula, kemudian ambil jawapan. Okay? Okay. Baru masuk